Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua. Selamat kembali ke channel Cikgu Arma Yusof. Okey, so hari ni kita nak masuk topik 10.3 iaitu fenomena dan aplikasi pantulan gelombang bunyi. Fenomena pantulan gelombang bunyi. Baik, gema. Pernah dengar? Pernah dengar tak tentang gema? Apa itu gema? Gema terhasil apabila gelombang bunyi memantul kembali kepada pendengar dari suatu permukaan yang keras. Okay, contohnya, lelaki ni dia keluarkan bunyi. Hello, contohnya kan. Jadi, gelombang bunyi itu akan dipindahkan dan terkena pada permukaan yang keras. Contohnya, dinding batu ni. Jadi, gelombang bunyi tadi dia akan dipantulkan semula kepada lelaki ini. Jadi, gelombang bunyi yang dipantulkan semula inilah yang kita panggil sebagai gema. Okay, boleh ya? Bunyi yang dipantulkan menyerupai bunyi asal tetapi mengambil sedikit masa untuk sampai ke telinga pendengar. Kita tengok contoh. Dia ada timing kat sini. Berapa masa yang diambil untuk bunyi ini kembali semula ke telinga pendengar. Contohnya yang ini 36 saat. Okay, untuk gelombang bunyi yang dikeluarkan kena pada gua ini kemudian dipantulkan kembali. Okay, seterusnya. Kat sini jadi ini adalah antara contoh-contoh tempat yang biasanya berlaku gema iaitu gua, bilik-bilik yang kosong, terowong dan juga dewan yang tertutup. Okey, kadang-kadang seram kan dengar? Okey, aplikasi pantulan gelombang bunyi. Ultra bunyi, ultrasound. Pernah dengar? Okey, apa itu ultra bunyi? Ultra bunyi adalah gelombang bunyi dengan frekuensi melebihi 20,000 Hz. Di mana kalau gelombang bunyi dengan frekuensi melebihi 20,000 Hz ini ataupun ultra bunyi ini, manusia tak boleh dengar. Okay? Tapi haiwan boleh. Contoh dia apa? Contoh dia kelawar. Okay, kadang-kadang kita terfikir kan macam mana kelawar ni dia boleh terbang pada waktu yang gelap. Dalam gua pula tu kan. Tak terlanggar dinding ke? Tak. Sebab apa? Sebab dia menggunakan ultra bunyi. Di mana kamu kena ingat, okay, permukaan yang berbeza dia akan menghasilkan pantulan bunyi yang berbeza. Jadi daripada pantulan bunyi itulah kita boleh kesan ataupun kita boleh rekodkan maklumat apa permukaan yang kena tu. Okay, contohnya kelawar ni. Kalau dia nak bergerak, jadi dia keluarkan bunyi untuk mengesan dinding ataupun pokok-pokok di sekelilingnya. Kalau tak ada pantulan bunyi, maka line clear lah, dia boleh terbang dengan baik lah. Tapi kalau katalah ada pantulan bunyi dan dia kesan pantulan bunyi itu adalah bunyi pantulan daripada dinding, maka dia akan elak. Tapi kalau bunyi yang dikesan adalah pantulan bunyi daripada haiwan yang kecil, contohnya mangsa-mangsa dia, maka dia akan tahu bahawa mangsa itu ada berdekatan dengan dia, jadi dia akan terus sambar mangsa. Jadi itu cara dia memburu pada waktu malam menggunakan ultra bunyi. Di mana kita tak boleh dengar ni bunyi ni, tapi kelawar boleh dengar. Okey, seterusnya. Ultra bunyi bila digunakan dalam teknologi, kita panggil dia sebagai teknologi sonar. Bukan solar ya, sonar. Solar tu cahaya, sonar bunyi. Okay, contohnya untuk perubatan, nak mendengar ataupun mengesan degupan jantung bayi. Okay, pernah dengar tak degupan jantung bayi? Kita dengar sekejap . Okay, so itu adalah degupan jantung bayi yang mana kita tak boleh nak dengar dengan telinga kita, tapi kita boleh gunakan teknologi sonar untuk mengesan degupan jantung bayi. Baik, seterusnya juga boleh digunakan dalam bidang perikanan, iaitu untuk mengesan kedudukan kawanan ikan. Okay, kena pada ikan, bunyi itu dipantulkan balik dan juga mengangkalkan kedalaman lautan. Okay, bila kena pada dasar laut, dia akan dipantulkan semula. Tak tertukar ke cikgu ikan dengan dasar laut? Sebab itu cikgu cakap tadi, permukaan yang berbeza dia akan hasilkan pantulan bunyi yang berbeza. Jadi dari situ dia boleh kesan
ini bunyi pantulan daripada dasar laut ke ataupun ini bunyi pantulan daripada kawanan ikan. Macam tu boleh? Okey, seterusnya had pendengaran. Had pendengaran adalah julat pendengaran yang boleh dikesan oleh telinga. Contohnya kalau manusia, had pendengaran kita hanyalah 20 hingga 20,000 Hz sahaja. Maksudnya kalau bunyi itu 20 hingga 20,000 Hz frekuensi dia, kita boleh dengar. Kalau kurang ataupun lebih, kita tak boleh dengar. Okey, jom kita cuba. Okey, tengok tadi kan, kalau kurang 20 tak boleh dengar, lebih 20,000 pun tak boleh dengar. Baik, macam mana pula dengan haiwan? Haiwan ni ada yang boleh dengar lebih daripada kita. Contohnya kelawar. Kelawar had dia 2,000 hingga 110,000. Okey, kalau anjing 67 hingga 45,000 Hz. Ikan lumba-lumba 40,000 hingga 100,000 Hz. Kalau gajah dia kurang sikit, 16 hingga 12,000 Hz sahaja. Okay. Kalau kuda 55 hingga 35,500 Hz. Alat untuk mengatasi had pendengaran manusia. Okay. So manusia dia tak boleh dengar bunyi yang terlalu jauh ataupun bunyi yang terlalu perlahan. Jadi kita gunakan beberapa alat untuk membantu kita mengatasi masalah tersebut. Antaranya adalah dengan menggunakan stetoskop. Okay, stetoskop membantu doktor mendengar denyutan jantung pesakit. Kemudian, pembesar suara menjadikan suara lebih kuat supaya dapat didengar dari jauh. Dan juga alat bantu pendengaran biasanya digunakan oleh orang yang sudah berumur atau berusia ataupun orang yang ada masalah pendengaran. Jadi alat bantu pendengaran ini boleh menguatkan bunyi yang memasuki telinga. Okey, so itu sahaja perkongsian daripada cikgu. Semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih.